bab ni bab yang ke-54, iaitu babu imamatil abdi wal maula. Wa kanat Aisyah ya ummuha abduha Dhakwan min al-mushaf wa waladil baghi wal a'rabi wal ghulam alladhi lam yahtalim liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah wa la yumna'u al-'abdu min al-jama'ah bighairi 'illah. Bab hamba, yakni hukum hamba atau maula, bekas hamba menjadi imam, yakni imam salat. Aisyah selalu diimami hambanya Dhakwan dengan membaca mushaf, dan bab anak zina, orang darat dan kanak-kanak yang belum baligh, yakni menjadi imam. Kerana Nabi SAW bersabda, mereka hendaklah diimami oleh orang yang paling pandai membaca kitab Allah, dan tidak boleh dihalang hamba daripada berjamaah tanpa sebab, yakni tanpa sebab yang wajar. Hadisnya yang kita akan baca hari ini di bawah bab 54 ni, hadis yang ke-692. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir qala haddatsana Anas bin Iyad an Ubaidillah an Nafi' an Abdullah bin Umar qala lamma qadima al-muhajirun al-awwalun al-'usbah mawdi'un biquba قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. Ibrahim bin Al-Mundhir meriwayatkan kepada kami, katanya Anas bin Iyad meriwayatkan kepada kami daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar. Kata beliau, ketika golongan muhajirin yang pertama sampai di Usbah, satu tempat di Quba. Usbah tu nama satu tempat di Quba, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengimami solat, ini orang yang mengimami solat mereka adalah Salim, bekas hamba Abu Hudzaifah. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak bacaan, yakni hafalan Al-Qurannya. Seterusnya hadis 693. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Tayyah, namanya ialah Yazid bin Humaid, meriwayatkan kepada kami daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, dengar dan taatlah kamu
sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang Habasyi yang kepalanya macam kismis. Itulah dua hadis di bawah bab ke-54. Kita telah baca kesemuanya sekejap tadi. Sekarang ni kita akan balik semula kepada tajuk yang mula-mula kita baca tadi. Babu imamatil abdi wal maula. Di sini bab hukum hamba atau maula menjadi imam. Hamba ataupun maula, bekas hamba. Di zaman kita ni tak nampak lah, sebab tak wujud. Sistem perhambaan sudah tidak ada. Tetapi ketika Nabi SAW diutuskan, sistem perhambaan ini sangat meluas. Boleh dikatakan seluruh dunia pakai sistem tu. Pakai sistem tu seluruh dunia. Bahkan sampai selepas Nabi kita tu sekian lama masih lagi ada hamba abdi. Walau bagaimanapun hukum hamba ni di dalam kitab-kitab, sama ada hadis ataupun fiqh, tetap ada hingga ke hari ini, dan perlu dipelajari seterusnya. Sebab hukum hamba ini, kalau kita kata sekarang ni tak ada, jadi kita tak perlu belajar, tak boleh begitu. Sebab ia adalah hukum yang tidak dimansuh. Bukan mansuh. Kalau mansuh tak boleh pakai semua lah. Sampai bila-bila tak boleh. Seperti mansuhnya menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, itu mansuh, jelas. Jadi ni hamba ni bukan mansuh. Dia dipanggil dalam istilahnya hukumnya mu'allaq, hukumnya tergantung. Mengikut keadaan, seolah-olahnya di sini macam ada isyarat dah sebenarnya. Kenapa ia tidak mansuh? Kenapa Islam tak mansuhkan terus? Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, yang menghapuskan orang bukan Islam. Dan oleh kerana mereka tu berpengaruh, jadi orang Islam pun tu ikut jugalah. Dan memang pun hukum Islamnya, kalau orang kafir dah tak pakai, kita pun lebih-lebih lagi lah. Memang kita tak mahu pakai daripada awal lagi pun, bukan suka sangat pun. Oleh kerana masyarakat sekeliling masih duk guna dan melibatkan kita, sebab itu kita guna juga. Kalau orang kafir yang ke depan untuk menghapuskannya, kita suka sangat, kita mengalu-alukan sangatlah. Jadi dengan sebab itu mudah saja orang Islam meninggalkannya. Sebab sebelum tu pun, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, khususnya Quran pun banyak juga ayat-ayatnya, memang menggalakkan orang Islam ni memerdekakan hamba-hamba. Ketika belum mansuh pun memang menggalakkan sangat. Bahkan setengah-setengah jenayah ataupun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu, cara menebusnya, kafarahnya ialah dengan memerdekakan hamba. Itu kafarah dia. Kafarahnya ialah dengan memerdekakan hamba. Jadi hamba itu tak kira lah Islam ke ataupun bukan Islam, kecuali ada perincian dia lah. Dalam kes macam ni, kena hamba Islam, mukmin.
Kalau hamba kafir tak boleh. Tapi setengah-setengah perkara tu hamba kafir pun boleh. Kita nak merdekakan, itu ada perincian di situ. Memang kita Islam ni ke arah tu dah. Tapi bila orang kafir dah tak mahu, orang kafir sendiri pun tolak, kita lebih-lebih lagi lah sepatutnya menerimanya dengan mudah. Sebab itu tak ada bantahan, tidak ada bangkangan, tidak ada teguran, kritik daripada orang Islam, tak ada. Walau bagaimanapun, dengan tidak terhapusnya, tidak dimansuhkan hukum hamba ini, seolah-olahnya menunjukkan kepada kita, walaupun tidak sekarang ni, sekarang ni tak lagi, mungkin akan datang, akan berlaku pula, mungkin. Daripada tidak mansuhnya hukum ni, kita faham begitulah. Dan kalau kita baca hadis-hadis kan, salah satu alamat kiamat, orang duduk nampak alamat kiamat ni zaman Nabi dulu lah. Zaman selepas tu ramai hamba abdi. Salah satu alamat dekat kiamat ialah ramainya hamba-hamba. Kalau tengok ke situ, zaman Nabi tu betul lah, kelahiran Nabi sendiri tu pun alamat dah. Kalau nak kira dari sudut Nabi tak adalah selepas dia, tapi dari sudut lain, kalau kita tengok macam ada isyarat di situ, secara halus, bahawa benda ni akan wujud kembali. Bila wujud kembali, orang kafir katakanlah buat begitu, orang kafir buat begitu, maka bolehkah kita buat? Boleh pula, sebagai tindak balas. Walaupun Islam tidak pernah menerima. Dahulu, sistem hamba dahulu, kalah judi pun boleh jadi hamba. Kalah judi pun anak isteri boleh tergadai jadi hamba kepada orang yang benar judi itu. Dan begitu juga banyaklah sebab-sebab untuk nak jadi hamba tu diterima. Tapi Islam tak terima semua tu dulu pun, dan sampai bila-bila, kecuali kerana perang. Perang bila puak yang kalah, dia akan jadi hamba. Lain kali akan datang, kalau berlaku benda ni, orang yang kalah akan diperhambakan, maka pada ketika itu orang Islam pun boleh juga. Cuma perang saja dulu dan sampai bila-bila. Sumber-sumber lain untuk jadi hamba tak ada, tidak diiktiraf oleh Islam. Itu bezanya kita dengan orang lain. Akan datang pun begitu. Sebab apa? Sebagai tindak balas begini. Kalaulah bayangkan orang kafir perang dengan orang Islam, orang Islam yang ditawan dia jadikan hamba. Biasanya perempuan lah, kanak-kanak, itu dijadikan hamba. Kita pula tak boleh. Jadi sedap hatilah dia. Dia akan kata, tak pusing, kita tak risau, tak jadi masalah kita. Kalau puak-puak kita kena tawan pun, tak akan jadi hamba abdi. Mereka tak boleh buat, tak boleh jadikan orang-orang kita, tawanan kita sebagai hamba abdi. Sebab di sisi mereka haram, berdosa, agama mereka menghalang. Di situ kita terkapai-kapai, orang kata. Jadi tak boleh nak buat apa. Tetap merdeka. Sedangkan orang kita dia perhambakan. Ini sebagai tindak balas. Sebagai tindak balas. Lepas tu hubungan dengan hamba tu pula daripada dulu sampai bila-bila pun sama. Bagi kita orang Islam ada hukumnya. Misalnya seorang hamba yang digauli oleh tuan dia sajalah. Orang lain tak boleh dah. Sedangkan orang kafir dululah dalam sejarah, hamba ni, kalau perempuan itu bukan tuan dia saja, yang menggaulinya. Menggauli itu maksudnya mengadakan hubungan seperti suami isteri lah. Bahkan kalau tetamu dia mari pun, dia bagilah. Hamba abdi dia tu tidur seminggu ke duduk, gitulah. Bukan khusus dengan tuan dia saja.
atau orang tertentu saja. Itu bezanya. Tapi kalau kita dulu pun, dan kalau berlaku akan datang, tak boleh. Tak boleh. Nanti kita akan bertemu, ada hamba mudabbar, ada hamba mukatab, macam-macam dalam Islam ni. Itu semua tu sebenarnya bentuk-bentuk keringanan dan ke arah pembebasan hamba-hamba. Dan bila seseorang tu, nanti akan datang kita akan bertemu, bila seseorang tu kata kamu merdeka bila aku mati, tu yang dia kata, itu hamba tu jadi hamba mudabbar. Dia tidak boleh dijual, tidak boleh dia apa, tak boleh. Dan bila Tuhan dia mati secara otomatik, jadi merdeka. Itu dalam Islam dia ada perincian-perincian macam tu. Hamba mukatab, macam mana? Tuhan dia kata, kalau kamu dalam masa setahun boleh bawa kepada aku berapa ribu, kita kata 10,000 ke, kamu pergilah cari, ikutlah, usaha, pandai-pandai kamu lah. Kalau dalam masa setahun kamu boleh bagi sebanyak tu, aku merdeka. Itu dipanggil hamba mukatab. Dan banyak lagi hamba. Kalau perempuan, ummul walad. Ummul walad, hamba yang digauli oleh tuannya, lalu dia dapat anak. Dia tak boleh dah nak jual anak apa, tak boleh dah. Digauli oleh orang lain. Dan bila dia dapat anak dia tidak jadi hamba, jadi merdeka. Dan dia pun lambat laun akan jadi merdeka juga. Itu ummul walad. Jadi banyak pembahagiannya pula tu, dari segi hukum Islam. Ikut mana-mana pun Islam ni daripada dulu pun ke arah memerdekakan hamba. Dalam Quran pun disebut fakku raqabah. Fakku raqabah. Apa fakku raqabah? Memerdekakan hamba lah. Memerdekakan hamba. Ini kita kena tahulah. Sekarang ni tak ada. Jangan kita kata hamba ni, kalau sekarang ni orang gaji, pembantu rumah, itu bukan hamba. Hamba ni lain. Hamba dalam istilah ni, hadis ke ataupun Quran ke, dalam kitab-kitab fiqh tu, memang boleh dijual, boleh dibeli, boleh diberikan kepada sesiapa, macam mana. Itu hamba. Dia tidak boleh milik apa-apa pun harta. Dia kerja untuk tuan dia. Tuan dia nak suruh buat apa, dia kena buat. Begitulah hamba ni. Jadi hamba yang macam ni, hari ni tak ada. Hari ni tak ada. Maula bekas hamba. Kalau dalam sejarah ramai. Dari satu segi kita yang hidup zaman ni bertuah bernasib baik. Sebab sistem hamba tak ada. Nasib baik lah. Tapi benda ni benda kita tak tahu kan. Macam Malaysia dulu, kalau zaman Jepun dulu, teruk masa tu. Orang kita kena dianiaya. Teruk. Tapi ini masa kita tenang pula. Begitulah. Hidup kita tak tahu bila. Kalaulah ada sistem hamba ni, boleh jadi ramai daripada kita ni boleh jadi hamba. Kemudian ada pula yang dimerdekakan jadi maula apa semua ni. Sebab tu kita kata betul, nasib baik. Orang yang hidup di zaman aman, negara tu aman, sedangkan negara lain bergolak pada masa yang sama. Pada ketika kita ditimpa bencana susah dulu, mereka senang. Jadi keadaan dunia tu tak menentu, berubah-ubah keadaan. Begitu juga dengan sistem ni. Kalau pakai, ramailah jadinya. Jadi hamba. Dan ada pula maula pula, bekas hamba. Nabi kita sendiri berdasarkan sejarah dan hadis, dia ada lebih 100 orang Nabi sendiri. Ada hamba. Sama ada hamba tu dia bebaskan, kebanyakannya bebas. Jadilah maula. Sebab itu maula Nabi, dia sebut maula Nabi. Selalu kita berjumpa dalam kitab-kitab hadis ni, orang ni maula Nabi dia ni.
Thauban misalnya maula Nabi. Maula Nabi ni hamba yang dibebaskan oleh Nabi. Maknanya di situ kita dapat gambaran kan, Nabi ni kaya. Orang yang kata Nabi miskin tak betul. Tak kena tu. Berdasarkan sejarah, sirah tak kena. Sebab kalau kita tengok dari sudut hamba saja tu, dah kalau 100 orang lebih, seorang-seorang hamba tu mahal. Macam kereta lah. Bukan kereta second hand dah. Kereta baru lah, kereta baru. Bayarkan berapa puluh ribu. Seorang-seorang hamba tu boleh dijual. Tapi Nabi kita mengajar memerdekakan hamba tu, dapat pahala banyak. Dia sendiri buat gitu. Bila merdeka tak ada dapat duit lah. Percuma lah. Cuma dia dapat walak, orang panggil wala'ul itqi. Walak kerana memerdekakan seseorang. Itu dalam sistem hamba ni. Walak kerana memerdekakan seseorang. Sebab orang yang dijadikan hamba tu dalam Islam kerana perang, dia mari daripada negara lain lah. Mungkin orang kafir atau mari ditawan dalam negara Islam jadi hamba. Bila jadi hamba, dia tak ada keluarga. Bila dia mati, siapa nak dapat pusaka dia? Maula dia, tuan dia yang memerdekakannya. Kalau tuan dia jual dia, tak dapat pusaka tu. Kalau dia tak ada keluarga, kalau dia ada keluarga dia lah. Ayah dia ke kena tawan sekali, mak dia ke, itulah ya dapat pusaka dia. Tapi kalau tak ada sesiapa, maka orang yang memerdekakan hamba itulah yang berhak mendapat pusakanya. Kemudiannya kalau dia jadi kaya lah, dia berniaga, dia apa, dia jadi kaya, dia mati tak ada keluarga, dia seorang-seorang. Sebab kita kena ingat, hamba ini dalam Islam adalah hasil tawanan perang semata-mata, tak ada lain. Bila perang, maknanya mari daripada lain. Boleh berlaku, banyak berlaku. Itulah kalau dalam hadis kita bertemu al-wala'u liman a'taqa, atau innamal wala' liman a'taqa. Wala' hanya kepunyaan orang yang memerdekakan hamba. Maksudnya hak wala', hak mendapat pusaka daripada hamba yang dimerdekakan, itu hanya hak orang yang memerdekakannya. Kalau orang tu jual, dia tak dapat apa, dia tak ada apa-apa keistimewaan, dia tidak berbudi apa-apa kepada hamba tu. Tapi kalau memerdekakan hamba, memang berbudi. Hamba tu akan mengenal dia sampai bila-bila. Bahkan dalam sistem Islam ni, kadang-kadang dia misalnya yang memerdekakan dia tu Hashim. Sampai dia keturunan dia yang kemudian, yang setelah merdeka pun, dia bubuh di belakang nama dia tu Al-Hashimi. Dia katakanlah Abdullah bin Ahmad Al-Hashimi, anak kepada Abdullah tu pula Khalid bin Abdullah bin Ahmad Al-Hashimi, anak kepada Khalid itu pula, seterusnya tu 10 generasi pun Al-Hashimi semacam. Orang kita kata Al-Hashimi berterusan. Di situ orang keliru ramai. Apa yang berlaku hari ni, benda ni ada juga ni. Tapi kalau orang tak belajar, dia tak nampak benda ni. Di situlah mengaku keturunan Bani Hashim. Pula padahalnya kalau ia pun mungkin Al-Husaini, Al-Hasani, macam-macam. Kalau ia pun mungkin nenek moyang dia tu dimerdekakan oleh Sayyidina Hasan atau oleh Sayyidina Husain. Lalu anak cucu dia sebut Al-Husaini, Al-Hasani. Mungkin begitu, bukan anak cucu sungguh, bukan anak cucu nasab, tidak. Jadi selepas nama tu bila disebut nisbah, isim nisbah dipanggil, macam Al-Hashimi, Al-Husaini, Al-Hasani, Al-Alawi, Al-Fatimi, macam-macam Arab. Kena ingat pada tu. Kadang-kadang dia ambil kesempatan seolah-olah dia ni anak Husain, Sayyidina Husain, padahalnya begitu saja.
Padahalnya Hussein yang memerdekakan nenek moyang dia. Kalau betul, maknanya bukan keturunan Hussein. Kadang-kadang Hussein lain, bukan Hussein Sayyidina Hussein tu masalahnya. Hussein lain. Memang bukan seorang tu saja Hussein dalam dunia ni, cucu Nabi tu saja. Hussein lain. Dia mengelirukan. Orang akan punya agak dia anak cucu Nabi, padahal dia Hussein lain. Ini bahaya. Ni orang boleh ambil kesempatan di sini. Tetapi kalau kita belajar, kita tahu benda ni tak sibuk lah kita, tak jadi masalah. Kemungkinan tu macam-macam lagi. Dan orang-orang yang jenis scammer, kalau kita kata sekarang ni kan, dia ambil peluang, ambil kesempatan, benda-benda gini. Bahayalah, macam-macam lah. Padahal amalan dan perbuatan tu tak serupa langsung dengan nenek moyang dia, dengan Rasulullah, katakanlah Rasulullah. Bahkan sebaliknya bercanggah pula, dia bawa ajaran yang sesat pula atas nama Rasulullah. Bahaya macam ni, bahaya. Jadi kena ingat benda tu. Benda ni boleh berlaku sangat, benda ni. Ini semua ni cerita ni lah. Kalau kita tak tahu cerita ni, tak begitulah. Baik, panjang sangat dah tu kan. Padahalnya tak ada pun, tak wujud pun kan. Tak apalah, sebab memang dia ada beberapa bab ni sebenarnya cerita ni. Baik, bab hamba atau maula. Hamba tu memang hamba sungguh lah, yang masih hamba. Atau maula. Maula tu bekas hamba. Hamba bebasan. Hamba bebasan si fulan. Mana hamba yang dibebaskan atau dimerdekakan oleh si fulan. Jadi itu dipanggil maula. Tuan dia tu pun dipanggil maula juga. Jadi kita tengok, kalau ayat kita tengok ayat lah, dalam keadaan macam mana. Ataupun bekas hamba. Kalau nak kata bekas hamba tidak berapa tepat. Saya guna ni untuk nak semitah lalu saja. Sebab bekas hamba, orang yang pernah jual hamba tu, orang lain beli, bekas hamba dia juga. Maula ni maksudnya bukan bekas. Kalau nak tukar pun boleh. Selalu saya guna bebasan, hamba bebasan. Maula ni hamba bebasan, yakni hamba yang dimerdekakan oleh seseorang. Itu maksudnya. Bukan hamba yang dijual oleh seseorang. Bekas hamba dia, walaupun dia jual, tapi dia bukan maula. Maula ni hamba bebasan, hamba yang dibebaskan. Maknanya setelah dibebaskan dia merdeka lah, menjadi imam. Jadi apa hukum hamba ataupun hamba bebasan, hamba yang dimerdekakan menjadi imam? Maksud imam di sini ialah imam salat berjemaah lah. Imam salat berjemaah. Sebab imam itu boleh jadi pemerintah, khalifah dan sebagainya. Itu pun disebut sebagai imam juga. Jadi kita ada nota di sini 1427. Sebagaimana biasa, tajuk bab ini perlu sekali diteliti, sebab di situ letak fiqh, pendapat Imam Bukhari. Kita nak tahu pendapat Imam Bukhari, tak akan dapat kalau tak baca, tak bincang tentang tajuk bab dia. Baik, kita tengok situ. Imam Bukhari tidak menyatakan dengan jelas hukumnya di sini. Ini boleh ke, tak boleh ke, sah kau salat atau tidak, tak jelas. Sama ada harus atau tidak. Tetapi daripada hadis-hadis dan asar-asar yang dikemukakan di bawah bab ini, dapat diketahui kecenderungan beliau, iaitu sah dan harusnya orang-orang yang tersebut di dalam tajuk bab ini menjadi imam. Jadi bukan hamba dan bekas hamba atau hamba bebasan saja. Ada beberapa lagi yang disebut dalam tajuk bab itu. 5 macam orang telah disebut oleh Imam Bukhari di sini. Mereka ialah 1. Hamba. 2. Bekas hamba atau hamba bebasan. Lebih tepatnya hamba bebasan. Yang ketiga, anak zina.
Yang keempat, orang darat atau orang hulu. Dan yang kelima, kanak-kanak yang belum baligh. Dia nak cerita 5 macam orang ni kalau jadi imam boleh ke tak boleh? Apa hukumnya? Cuba kita perhatikan. Cuba kita perhatikan yang Arab ni dulu. Imamatil abdi, satu, hamba menjadi imam. Al-maula, dua, maula jadi imam. Waladil baghi, anak zina, 3. Ini yang saya gelak-gelak kan, cuba tengok sini. Itu yang ketiga. Imam Bukhari nak cerita hukum orang macam ni jadi imam. Sah ke tidak? Makruh ke? Atau macam mana? Kau tak sah. Arabi ni orang hulu, orang darat. Itu yang keempat. Al-ghulam alladhi lam yahtalim, kanak-kanak yang belum baligh. Ini yang kelima. Jadi Imam Bukhari nak cerita melalui tajuk bab ini tentang 5 macam orang. Apa hukum mereka menjadi imam salat? Imam Bukhari tak sebut apa hukum, dia tak sebut. Tapi dia sebut hadis Nabi, dia sebut ini, dia sebut ini. Itu sebenarnya menggambarkan pendapat dia. Baik, kita pergi di sini. Dalam bab ini Imam Bukhari memperkatakan tentang 3 masalah. 2 daripadanya berpandukan dalil yang terang, dan yang ketiga berdasarkan kaedah istinbat. Yang ini menggunakan kaedah yang diterima dalam usul fiqh lah. Kalau kita kira zaman kemudian ni, kaedah istinbat, kaedah nak menarik hukum daripada sesuatu dalil itu. Dari segi terangnya tak terang. 1, sembahyang yang diimami hamba atau bekas hamba. Yang hamba yang telah dimerdekakan adalah sah. Dia nak cerita tu. Nanti kita akan cerita macam mana dia faham gitu. Kita tahu mana dia kata gitu. Dia tak sebut. Dia sebut tergantung gitu ya cara Imam Bukhari. Apa sebab dia sebut tergantung gitu? Dia tak sebut terus-terus kenapa? Dia ada semua. Biasanya Imam Bukhari dia tak sebut tu hukum tu, dia nak cerita ada khilaf. Berhubung dengan masalah tu ada khilaf. Jadi untuk meraihkan pendapat, perbezaan pendapat ulama tu, dia tak sebut hukum. Cuma tak sebut hukum pun dia ada isyarat pilihan dia, kecenderungan dia, mazhab dia ada isyarat. Isyaratnya macam mana? Kita kena tengok hadis di bawah dia, dan kita kena tengok dalam tajuk bab tu ada ke petikan daripada hadis ke, asar ke. Kalau ada hadis dan asar itu menunjukkan apa? Kalau menunjukkan sah, itulah pendapat dia. Itulah pendapat dia. Itu cara Bukhari. Dia bercakap tak terang. Tetapi tak terang pun orang yang faham juga. Supaya penyajak lah kita kata. Bahkan dia cakap tu lebih dalam lagi daripada orang lain. Orang lain tulis kitab besar, dia 2-3 je saja dia. Tetapi orang yang faham tu faham. Bukan senang juga nak faham kan. Bukan semua orang juga. Kena belajar jugalah. Kita kata kena belajar kat lah. Kalau tak belajar tak boleh, tak nampak. Dalilnya ialah Aisyah. Ini dalil dia. Dalil Aisyah, ini asal perbuatan Aisyah, sahabat. Isteri dia sahabat lah, bukan perbuatan Nabi sendiri. Asal itu apa ni? Dia sebut Aisyah selalu diimami oleh hamba dia yang bernama Zakwan. Dan Zakwan itu jadi imam tu sambil tengok Quran. Jadi imam sambil tengok Quran. Begitu. Dalilnya ialah Aisyah selalu diimami hamba mudabbarnya. Itulah yang saya sebut tadi.
Hamba mudabbar tu hamba yang tuan dia kata, kamu merdeka bila aku mati. Bila aku mati. Jadi nasib lah. Kalau lambat mati, lambat lagi lah merdeka. Nah. Lepas tu kita boleh ubah. Boleh ubah. Kata macam lain lah pula. Nah. Aku nak merdeka, boleh. Nah. Tak nanti mati, nak merdeka, nak dapat pahala banyak. Nah. Boleh ubah. Sebab benda-benda lain lah boleh ubah. Tidak kata dah kata begitu, kau mana-mana pun itu saja. Tak ada pilihan. Bukan begitu. Tetapi ni Zakwan ni hamba mudabbar. Hamba mudabbar. Zakwan menjadi imam solat yang diikuti Aisyah dan para makmum yang lain dengan membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Jadi banyak perkara kita dapat ni. Satunya jemaah, orang perempuan asing dengan orang lain, tidak dengan suami, boleh. Satu. Yang kedua, hamba boleh jadi imam kepada orang merdeka. Dua. Yang ketiga, imam, jadi imam tu boleh tengok Quran sambil sembahyang. Benda ni saya rasa akhir-akhir ni baru ada orang kita buat. Dulu tak berapa berani, tak berapa tahu agaknya. Tak berapa tahu cerita ni. Sekarang ni dah ilmu semakin meluas kan. Orang pun mengajar terbuka, lebih terbuka. Kadang-kadang bukan masalah terbuka. Dalam mazhab Syafi'i pun ada, tapi dia tak sempit, ambil satu saja dalam mazhab Syafi'i. Padahal ini mazhab Syafi'i ni, bukan mazhab lain. Cuba kita tengok, nanti kita tengok ya. Hamba mudabbar ialah hamba yang digantungkan kemerdekaan oleh tuannya dengan kematiannya. Apabila tuannya mati, maka merdekalah hamba berkenaan. Hamba seperti ini dari satu segi merdeka, kerana ia tidak boleh dijual beli lagi. Dari segi yang lain pula, ia masih hamba selagi tuannya masih hidup. Itu hamba mudabbar. Jadi Aisyah ni kan, ramai juga hamba dia. Jadi bukan Nabi kita saja kaya dah, isteri dia kaya. Berapa ramai dia merdekakan hamba. Mana merdekakan hamba tu tak dapat untung apalah dunia, tak dapat duit lah. Di situ kita tengok, walaupun dia kaya, apa dia buat? Apa dia buat? Kalau nak kiranya, goyang kaki lah orang kata, hamba semua buat kerja semua, pergi meniaga, pergi menjahit, pergi apa, macam-macam buat kerja. Kepandaian masing-masing itu semua hasil boleh kepada tuan dia. Kalau dia jual pun mahal. Kalau banyak lagi kepandaian dia, kemahiran dia, lagi mahal. Tetapi kalau kita tengok sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabat ni, selalu saja merdeka. Ini misalnya, ini satu bentuk dia memerdekakan hamba dia, Zakwan. Lepas tu hamba lain banyak lagi. Barirah dalam Bukhari, Imam Bukhari sebut 25 kali hadis tu dalam Bukhari, hadis Barirah. Barirah tu apa ni, hamba bebasan Sayyidatina Aisyah juga. Hamba bebas. Mana harta dia? Bukan Nabi, harta suami dia dah. Harta dia. Ikutlah Nabi bagi kepada dia, kau ayah dia, kau orang lain ataupun punca lain, tak kira lah. Mana kaya sebenarnya. Lepas tu orang kata miskin, tak cukup, tak ada makan. Adalah pada ketika-ketika tertentu. Bukan tak ada langsung, itu betul juga. Terutamanya di peringkat awal, mula-mula berhijrah ke Madinah tu, memang susah lah di peringkat tu. Tapi tak lama selepas tu, dalam 2-3 tahun yang selepas tu, kaya-kaya. Kaya-kaya. Kalau tidak, kita nak letak di mana ni hamba-hamba ni? Hamba orang tu, hamba orang ni, hamba isteri Nabi yang ni, hamba isteri ni. Ramai. Hamba ni mahal. Kalau sekarang ni kita boleh buat contoh kereta lah. Bukan kereta second hand. Second hand tempat kita murah kan. Kereta baru lah. Ada yang harga 100,000, ada yang berpuluh-puluh ribu. Begitu.
athar Aisyah menjadi dalil Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia mari athar Aisyah tu bukan saja, itu dalil dia tu. Dalil dia menjadi dalil Bukhari tentang sahnya salat yang diimami hamba atau bekas hamba. Bekas hamba. Kena faham, jangan lupa lah, bekas hamba tu saja saya guna begitu. Sebenarnya maksudnya hamba bebasan, hamba yang diberdekakan oleh seseorang. Panjanglah jadi. Maula. Kalau solat yang diimami hamba sah, ni istinbat ni, orang panggil istinbat ni, maka solat yang diimami bekas hamba lebih-lebih lagi lah sahnya. Dia kata bab hamba menjadi imam dan maula. Maula apa ni contoh hamba? Athar Aisyah. Lepas tu contoh maula tu boleh, dia kira lagu istinbat berdasarkan kaedah istinbat yang kita sebut tadi. Jadi min babil aula, kalau hamba boleh menjadi imam, bekas hamba dah merdeka, tidak hamba lagi lah boleh. Itu kaedah berdasarkan kaedah istinbat. Imam Bukhari kata boleh sah kedua-duanya. Sah. Yang kedua, anak zina, orang hulu atau orang darat, ataupun dalam bahasa Arabnya yang asalnya A'rabi, dan kanak-kanak yang belum baligh juga harus menjadi imam. Harus bahasa Melayu kita lah, bukan harus Indonesia. Kalau harus Indonesia tu mana wajib pula kan, mesti pula gitu. Harus mana boleh lah, boleh. Sah. Salat yang diimami mereka sah. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hendaklah diimami oleh orang yang paling pandai membaca kitab Allah. Tadi kan kita tidak ada tersebut di dalam hadis ini orang-orang yang terkecuali setelah adanya kelebihan yang tersebut di dalamnya, iaitu paling pandai membaca kitab Allah. Tak ada sebut. Kalau orang hulu, kalau anak zina tak boleh. Kecuali anak zina, walau pandai macam mana pun tak boleh. Mana ada? Nabi sebut gitu je. Hendaklah jadi imam orang yang paling pandai baca Quran. Imam Bukhari faham ini umum lah, sebab tak ada kecuali. Kalau ada kecuali barulah kita kata ni tak boleh. Walaupun ada kelebihan tu tak boleh. Ni tidak, tak kira siapa. Itu Imam Bukhari faham. Ini pun berdasarkan istinbat juga. Berdasarkan istinbat. Yang ketiga, hamba tidak harus dihalang daripada menyertai salat berjamaah tanpa sesuatu sebab yang wajar. Dalil bagi masalah ini tidak dikemukakan oleh Bukhari. Ini tak ada dalil, dia tak sebut dalil. Cuma dia kata begitu. Tetapi bukankah salat berjamaah itu wajib aini? Wajib aini, wajib atas tiap orang, ke atas orang-orang laki-laki yang merdeka dan juga hamba-hamba lelaki. Bagi Imam Bukhari, orang merdeka atau hamba semua wajib. Wajib salat berjamaah. Ini mengikut mazhab dia, pendapat dia. Mazhab orang lain macam itu kita sudah bincang dulu, ada bab suku, bab yang berasingan. Lepas tu mana yang lebih kuat kita dah bincang dah dulu. Jadi dengan sebab itu ni nota yang ke-10 dah ni, Abu salatil jamaah, bab sembahyang jemaah ni nota ke-10 dah ni. Jadi kita tengok lepas lah. Jadi saya tidak nak ulang. Jadi daripada nota 1 lagi dah bincang dah. Banyak perkara dah. Wajib aini, begitulah pendapat Bukhari, gurunya Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Jadi kalau ikut pendapat ni, pendak juga. Pendak juga.
Wajib aini. Wajib apa makna? Benda yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat berdosa. Berdosa. Kalau tak berjemaah, berdosa lah. Bukan wajib kifai. Wajib kifai ada beberapa orang dalam kampung tu buat jemaah, lepaslah lain. Tak berdosa lah. Kecuali kalau tak ada langsung tempat berjemaah dalam sebuah kampung tu, barulah berdosa. Kalau ada, tak. Ni tak ni, setiap orang lelaki, lelaki bukan perempuan, lelaki. Perempuan cerita lain. Perempuan tak apa, tak berjemaah. Bahkan mengikut setengah-setengah mazhabnya, itu lebih baik bagi dia. Mengikut setengah-setengah lah, itu ada khilaf pula lah. Itulah sebabnya hamba tidak boleh dihalang daripada pergi berjamaah salat fardu 5 waktu, kecuali kalau ada sebab-sebab yang memang munasabah. Jadi ini pendapat Imam Bukhari lah. Sebab apa? Sebab wajib. Jadi bila wajib tak boleh nak halal lah. Imam Bukhari dan jumhur ulama, ni baik, cerita tu nanti kemudian pula. Imam Bukhari dan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hukum solat yang diimami hamba adalah sah dan harus. Sah dan harus. Imam Malik pula tidak mengharuskan hamba menjadi imam kepada orang-orang merdeka, kecuali dalam keadaan hamba itu sahaja yang paling pandai membaca Al-Quran, sedangkan orang-orang lain semuanya tidak sepandainya, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Hamba nak jadi imam. Bagaimanapun solat Jumaat tetap tidak boleh diimami hamba, kerana ia tidak wajib ke atasnya. Ini mengikut Imam Malik. Kalau nak jadi imam sembahyang Jumaat tak boleh. Sebab apa? Tidak wajib atas dia. Dia mengikut tu. Ini mazhab Malik. Para ulama bersepakat tentang keharusan bekas hamba menjadi imam solat berjamaah. Ini sepakat, semua ittifaq. Kalau bekas hamba atau hamba yang dibebaskan, dimerdekakan, itu memang boleh menjadi imam mengikut semua mazhab. Mana-mana pun boleh. Baiklah. Itu bahagian yang pertama ni, hukum hamba atau maula menjadi imam solat. Jadi jawapannya kita telah dapat dah. Di bawah tadi ada khilaf lah dalam masalah ni. Bagi Imam Bukhari ia sah dan harus, boleh. Boleh saja. Aisyah selalu diimami hambanya Zakwan dengan membaca mushaf. Ini satu perkara lain pula. Ini dalil bagi Imam Bukhari, tapi sambil-sambil tu belah-belah tu kan ada banyak lagi benda lain. 1428, cuba kita tengok di sini. Athar Aisyah. Kita dah faham dah kan. Kalau cerita yang dikaitkan dengan sahabat, kata-kata sahabat itu dipanggil athar. Athar. Kadang-kadang disebut juga hadis, tetapi yang lebih tepatnya athar. Athar Aisyah ini dikemukakan secara ta'liq. Mana Imam Bukhari sebut gitu, tak ada sanad. Tak ada sanad, itu orang panggil riwayat secara ta'liq, tetapi dengan sirah jazam. Dengan sirah jazam ni makna dengan nampak jelas lah, jelas. Tidak kata dikatakan, diceritakan, disebutkan. Kalau di gitu, itu sirah tamrid nama dia, isyarat kepada dhaif. Sirah jazam mana tidak dhaif, tidak dhaif. Bagi Imam Bukhari cerita ni betul, betul, sahih. Ia diwasalkan. Mana kalau kita nak tengok sanad yang lengkap sampai kepada Aisyah tu ada, diwasalkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Asy-Syafi'i dan Abdul Razak.
Jadi masing-masing dalam kitab mereka ni ada sebut ni. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab dia Musannaf, Imam Syafi'i dalam kitab dia atau Musnad Imam Syafi'i, dan Abdul Razak dalam Musannaf dia ada sebut di situ dengan sanad yang lengkap. Jadi Imam Bukhari walaupun tak sebut dengan sanad yang lengkap, bila dia sebut dengan sirah jazam, dia mengisyaratkan kepada cerita tu, asar itu sahih. Sahih. Kata Hafiz Al-Aini, zahirnya menunjukkan keharusan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dalam solat. Jadi bila ni ramai ni duduk belakang ni, Aisyah tu bukan main alim tu, isteri Nabi tu, sahabat-sahabat lain, Khulafaur Rasyidun pun tanya dia. Jadi dia tak kata apa. Hamba dia duduk jadi imam tu sambil tengok Quran. Jadi sambil tengok Quran tu pegang kau ataupun letak begitu. Dua kemungkinan. Kedua-duanya boleh jadi. Zahirnya menunjukkan keharusan, bolehlah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf dalam solat. Sebenarnya terdapat perbezaan pendapat ulama berhubung dengan masalah sembahyang sambil membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Kalau tak lihat mushaf tu jelas dah tu kan, semua terima dah. Ni kalau tengok Quran, tengok Quran terutamanya pegang pula. Kalau kita pergi ke Mekah, banyak benar tengok lagu tu, tak ada pelik. Satu, Ibnu Sirin, Al-Hakam bin Utaibah, Hasan Al-Basri, Atha dan Imam Bukhari berpendapat ia harus secara mutlak. Memang boleh. Ni ramai ni, bukan sembarangan orang ni. Imam-imam mujtahid saja yang disebut ni. Walaupun kita tak biasa dengar, kita moga mengaji sikit, 4 mazhab tu ya kita tahu je. Padahal ni ramai lagi ni taraf mujtahid saja ni. Hasan Basri yang boleh taraf mujtahid, bukan sembarangan orang. Ibnu Sirin, Al-Hakam tu bukan sembarangan orang. Mereka kata boleh. Alasan mereka ialah melihat mushaf itu sendiri adalah ibadat. Apa orang kata boleh? Tengok mushaf itu sendiri ibadat kan? Terutama ketika membacanya. Ada hadis pun Nabi kata baca dengan tidak tengok. Baca dengan tengok tu lebih banyak pahala lagi. Lebih banyak pahala lagi baca dengan tengok. Dia tak sebut ketika mana. Itu masuk dah dalam sembahyang pun. Dalam sembahyang lah orang baca panjangnya kan. Lepas itu kalau duduk, kita kata duduk kokak-kokak situ dah, baca 2 ayat lekat situ, rokok lah. Ni kan nak baca sebanyak mana, baca tengok. Tenang begitu. Tapi kena tahulah pendapat tu kan. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat tidak harus. Bahkan salat akan terbatal dengan sebabnya. Siapa batalnya pula? Alasan mereka ialah ia termasuk dalam perbuatan yang banyak dalam salat. Dia nak belek tu, nak belek tu, dia kira perbuatan banyak. Gitu. Baik. Itu kalau perbuatan banyak, pegang dah. Kita nak belek tu kan. Bagaimana kalau letak atas stand, atas rahal dan apa semua tu letak kan? Ada tinggi, ada rendah kan? Quran besar. Bagaimana tak ada perbuatan pun, tak ada balik-balik pun. Sekarang ni macam-macam Quran tu yang ada sedang molek dia buat tu kan, mesti ayat tu habis. Apa ni, pada muka surat tu tidak kata ayat tu bersambung sebelah tu. Kena kan ada kan. Al-Quran yang macam tu macam-macam orang buat Quran ini. Cara susun ayat macam tu senanglah. Setiap muka surat tu dia mesti berakhir. Ayat dia tu mesti ada akhir. Tidak kata ayat tu bersambung dalam muka surat seterusnya sebelum. Kena belek dulu. Jadi kan lagu tu senanglah, tengok sajalah. Tengok. Pak kita kata paling sikit, tak apa paling sikit. Tak boleh paling gini tak apa lagi. Kalau tak bolehnya dah ada.
Dada tak boleh. Kalau selagi tak paling dada, boleh. Cuma ialah masuk dalam makruh ke apa tu, ialah tu kita boleh terima lah. Tapi kalau duduk depan sikit, duduk depan, boleh nampak dah. Kita jeling sikit, terutama kepada orang yang sudah kita kata hafal dah lah, cuma dia tak masak molek. Dia boleh tengok. Sesetengah ulama Hanafiyah tidak menerima alasan itu sebagai perkara yang membatalkan solat. Kena ingat, ulama Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, tak mesti Imam Abu Hanifah tu sendiri begitu. Syafi'iyah kadang-kadang tak mesti Imam Syafi'i pun berpendapat begitu. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, tu kena fahamlah tu. Tidak menerima alasan itu sebagai perkara yang membatalkan solat. Bagi mereka alasannya ialah kerana adanya at-talaqqi minal kharij. Ni illat yang membatalkan, iaitu menerima sesuatu dari luar lalu menyebutnya. Sebab tu kata dia batal tu bukan kerana perbuatan yang banyak. Misalnya kalau diletak di atas rahal, tak ada sentuh pun, tak ada melek pun, mana ada perbuatan yang banyak kan? Lepas tu kenapa mereka kata batal juga, tak sah juga solat tu? Sebab dia kata at-talaqqi minal kharij. Ini fiqh sikit, fiqh. Talaqqi minal kharij ni maknanya seseorang tu dia terima sesuatu dari luar lalu menyebutkannya. Itu tak boleh. Dengan sebab itu kita kena beringatlah, kalau pergi semaya tu kan, tak usahlah duduk pakai baju, t-shirt ada tulis macam-macam atas belakang tu. Sebab apa orang di belakang kita tu kan, orang lagu mana tahu, mungkin jenis waswah dah, baca pak tubik dah. Sekolah mendengar sikit-sikit dah. Dia kata gitu, batal. Kalau tidak pun menyebabkan jadi orang hilang khusyuk. Nak tengok habis. Nak tengok habis ni kumpulan mana dia dah. Kadang-kadang tak ada kapal kempen je. Kempen rokok pula, kempen rokok dah. Kempen Ajinomoto sampai itu dah. Ada baju ni bagi free sebagai kempen. Jadi kita pergi pakai, tu janganlah. Sebab takut lagu ni kena melega ni. Orang tu baca tu hilang khusyuk. Pasukan mana-mana kau dah. Pasukan bola mana-mana kau dah. Kau dah baca tu. Takut-takut gitu. Sebabnya bersembahyang dengan membaca mushaf yang terletak dengan tetap di atas sesuatu seperti rahal dan sebagainya juga membatalkan solat bagi mereka. Batal juga. Padahal dalam keadaan itu tidak berlaku perbuatan yang banyak. Tak ada perbuatan yang banyak. Misalnya seseorang tengok di dinding masjid ada tulis apa-apa, dia pun tengok, dia faham lah. Ikutlah terjemah ayat kau apa dia tak sebut, tak apa. Tapi dengan sebab dia tengok tu, dia pun sebut tu. Kalau dia tengok, batal semaya kalau mazhab Hanafi. Ya, mai. Tak kira hadis kau, Quran kau, bahasa Arab kau, tak boleh lah. Sebab apa dia panggil talaqqi minal kharij, mana terima daripada luar lalu kita sebut. Kau kita tengok tu, kalau tengok saja tak apa, tengok saja, pak kita faham lah apa-apa, tengok saja. Kadang-kadang dalam masjid dia ada tulis apa ni Quran, lepas tu ada terjemahan apa, kita baca terjemahan, tak sebut tak apa, tapi dah terganggu lah tu ke mana-mana pun. Kalau disebut waktu batal. Ini mazhab dia lah, mazhab dia. Semua pendapat gitu. Tidak gitu. Tak kira gapo pun yang disebut. Percakapan luar, percakapan biasa, bahasa apa, bahasa Arab pun tak boleh. Quran sekalipun tak boleh. Inilah termasuklah ni. Dia kata sebab apa batal? Sebab ini at-talaqqi binal kharij. Yang ketiga, Imam Syafi'i, Abu Yusuf
Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat yang dinukilkan daripadanya berpendapat ia harus, tetapi dengan makruh tanzihi. Harus tapi makruh tanzihi, kurang molek lah. Kurang molek. Dosa dak, batal dak, harus. Ni kalau mazhab Syafi'i lagu tu cuma makruh tanzihi. Kalau Bukhari, orang yang kita sebut tadi, tak ada makruh, tak ada. Boleh saja. Ikut pegang kau, letak depan kau, tak tepi gini kau, laptop kau, Quran sungguh kau, boleh belakang. Tak ada makruh, tak ada apa. Boleh. Bahkan tengok tu lebih afdal, sebab kita tengok ayat Quran. Bagi mereka lebih lagi. Dan kalau nak kira dari segi logik pun, dah sabar pun, tak terganggu dah lah. Tak ada bersakak-sakak dah lah. Tak payah kena cari apa ni, tukar yang menegur di belakang, tak payah lah. Tengok sendiri. Cumanya kurang mencabar lah kan, bagi orang yang nak betul-betul masuk ingatan dia tu, hafalan dia tu, lebih molek dia tak tengok lah. Gitulah. Lebih molek dia tak tengok. Imam Malik hanya membenarkan melihat mushaf ketika bersembahyang tarawih sahaja. Sembahyang lain tak boleh. Imam Malik kata. Jadi khilaf lah dalam masalah ni. Ikut dah pilih yang mana pun, ikut. Itu kelebihan kita ngaji ni lah. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh lah. Luar daripada Pak Mazhab, ikut dia mau tak sudah. Gitu. Kalau kita nak hak saat ni gitu, bagi Imam Bukhari boleh, mana dalil? Demo yang kata tak boleh, mana dalil? Dalil akal ni Aisyah ada tu. Hamba dia takuan duduk tengok Quran. Cuma orang-orang yang tak terima dia takwil lah. Orang tak terima dia takwil lah. Dia kata boleh je, tak jelas tu tengok Quran tu ketika duduk semayang. Boleh jadi lepas pada semayang tu dia buka Quran tengok, mana ada sebut lagu tu, jelas dia tengah semayang. Takwil sama dah. Takwil lepas, mana ada sebut lepas semayang. Minal mushaf, mana baca tu daripada mushaf. Baca tu bila? Tengah semayang lah. Dia kata baca tu mungkin selepas semayang. Biasa kan, kalau tutup imam ngapa Quran pun, dia tak apa ingat, dia buka dulu tengok dah. Dia buka tengok, balik tutup. Gitu dia kata. Itu takwil. Hak zahirnya tak. Imam Bukhari berapa ramai tu tak faham gitu. Dia faham baca. Sebab itu tidak pelik kalau kita tengok orang duduk pegang Quran. Lepas tu kan nak rokok tak tepi, atau bubuh dalam poket, pas bangun pula buka pula, tak jadi masalah. Cumanya kalau ikut Syafi'i, ikut orang kata tak boleh pergerakan banyak tu, kena beringatlah sikit. Jangan jadi pergerakan banyak, payah jugalah, susah juga nak pegang kan, nak belek tu. Tapi kalau pakai pendapat awak tadi, tak ada masalah. Setara kita nak buka. Tak payahlah jadi susah-susah sebelah tangan duduk. Kokak-kokak situ dah. Tak terbelek lagi sebelah tangan. Dua belah tangan takut jadi perbuatan banyak dah. Banyak kau fikir. Ni pegang nak buka, nak mana nak buka. Begitu. Kalau orang mazhab Ahmad, dia lagi terbuka lagi lah. Dia kacik, ambil kacik. Supaya tidak itu kan kena angin kau. Jadi katuk pula. Kacik. Duduk senyap situ. Bela-bela tu. Jangan pelik lah kalau kita tengok pergi Mekah, pergi Madinah, dicabut spek, gonyoh spek, pakai spek, gonyoh spek pula buah dalam poket dah. Jangan pelik.
ada pelik. Pak kita kata apa semaya jenis tak khusyuk gini ni? Nabi ada buat gitu. Nabi ada buat. Jangan main-main. Buat dia ada dalil juga. Nabi ada buat. Nabi ada buat lagu mana? Semaya tu dia naik membar. 2 tangga membar naik. Lepas tu pula mari. Kita kata apa lagu tu? Padahal dia lakas selakah 2 lakah putih. Ada ke royak lagu tu? Tak ada dia tu. Tak ada. Lepas tu kalau hak nak buka pintu tu, lagilah ada kat semaya. Pergi buka pintu. Jalan pergi buka pintu. Orang nak masuk. Itu ada dalam hadis. Dengan sebab tu kalau kita belajar hadis ni, dia jadi terbuka. Orang kata asyik belajar hadis tu, tak tahu lah, kita pun tak nampak juga. Dia kata kalau belajar hadis Quran ni jadi sesak. Jadi sesak pula dah. Lemah juga dah. Padahalnya kau terbuka lah kita kata. Jadi punca petunjuk ni jadi sesak pula. Pelik juga lah. Sebenarnya tak saya buka. Kalau buka, itulah. Tapi kadang-kadang orang lagu ni kan, dia senyap-senyap dia sendiri pakar tu. Orang lain dia tak sibuk mudah ke orang lain. Kalau saya tak, saya nampak serupa ya, orang lain pun apa je. Asal dia tahu boleh lah. Tidak syarat tahu dalil. Hak mana-mana kita ikut skala tu tahu dalil ke? Tak tahu dalil juga. Kita orang biasa ni, hak ngaji jugalah ya tahunya. Tak apalah. Lepas tu dan kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam, kerana Nabi SAW bersabda, mereka hendaklah diimami oleh orang yang paling pandai membaca kitab Allah. 1430. Hadis marfu' ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi cerita saat ni hadis dalam tajuk bab tu sebenarnya daripada hadis marfu' yang lengkap sanad dia lah. Cuma je 429. Jumhur ulama berpendapat anak zina dan orang hulu boleh saja, yakni harus menjadi imam dalam solat berjamaah. Imam Malik pula tidak mengharuskannya. Imam Malik payah kalau dalam bab jadi imam ni payah. Tidak mengharuskannya. Alasan beliau ialah kebanyakan mereka jahil. Itu alasannya. Dia kira umum. Kebanyakan mereka jahil. Kalau tidak jahil maknanya boleh lah. Kalau tidak jahil boleh. Lepas tu ni hadis tadi lah, apa ni, hendaklah menjadi imam paling banyak ingat Quran itu. Hadis marfu' ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan pengarang-pengarang kitab-kitab sunan. Ia dipakai sebagai dalil oleh Bukhari untuk kelima-lima macam orang. 5 macam tadi Imam Bukhari ni asas dia. Kalau hadis dia bukan tengok ni. Sebab dalam hadis ni tak ada kecuali kan. Anak zina ke kecuali tak ada. Orang hulu ke tak ada. Tidak kira ia merdeka atau hamba, merdeka sejak asal lagi atau baru dimerdekakan, anak zina atau anak yang sabit keturunannya, orang kampung, orang hulu atau orang bandar, dan telah balik atau belum balik, semua boleh asalkan dia pandai Quran dan dia tahulah apa yang membatalkan solat, apa semua dia tahulah, rukun apa tu dia tahu. Itu syaratnya. Dan kalau dia pandai baca Quran, bahkan dia lebih utama daripada orang lain, walaupun budak pun. Ada hadis juga tu pun, ada hadis juga. Nanti kita tengok. Siapapun daripada mereka yang lebih banyak ingat Al-Quran, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam, dan sembahyang yang dipimpinnya adalah sah. Itulah pandangan Bukhari tentang mereka. Pandangan Imam Bukhari itu. Sebab kalau kita tengok anak zina, apa kesalahan mak pak dia?
Dia tak ada salah gapo. Dia orang biasa, orang ramah-ramah. Kalau dia pandai Quran pula, orang lain tak pandai. Jadi tak ada lah kelebihan dia tu. Kalau ada kelebihan gitu pun tak lebih juga daripada orang lain. Ini menunjukkan orang yang ada Quran, ingat Quran itu di sisi agama kita je ada kelebihan dia, yang tersendiri. Ada kelebihan yang tersendiri. Jadi sehingga kalau dia ada kekurangan dari sudut lain pun, kelebihan itu menyebabkan dia mengatasi orang lain. Katakanlah budak kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, jadi tu imam. Di belakang dia tua-tua, tapi tua-tua pun keluar Allah kan. Jadi budak tadi hafal Quran, jadi dia boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam. Ini menunjukkan baca Quran, baca surah, ayat-ayat yang panjang itu ada kelebihan tersendiri. Sebab kalau sekadar nak baca surah yang pendek-pendek itu, kita kata semua orang boleh, semua orang boleh. Para ulama berbeza pendapat tentang harus atau tidak kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam. Kata Hafiz Al-Aini, kanak-kanak yang disebut Bukhari dalam tajuk bab ini zahirnya merangkumi remaja dan bukan remaja. Daripada persembahan Imam Bukhari dapat difahami bahawa beliau mengharuskannya, boleh kanak-kanak. Dan itulah juga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh. Sebab tu di tempat kita ni ramai juga tak boleh. Ada orang tak geger kan kata. Sebab memang mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Abu Hanifah, solat fardu tidak sah di belakang kanak-kanak. Itu kena tahulah. Kalau ada yang pandai mengaji, orang tua, orang yang sudah balik, nak utamakan dia lah. Sebab nak jaga ni, merangi mazhab apa semua ni. Sebab ada kata tak sah. Itulah juga pendapat Malik, Ahmad dan Ishaq. Berhubung dengan salat sunat, terdapat dua riwayat daripada Abu Hanifah. Imam Ahmad berpendapat kanak-kanak harus menjadi imam dalam salat sunat sahaja. Sembahyang fardu tak boleh, bagi dia. Sembahyang fardu tak boleh, sembahyang sunat boleh. Bagi Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya, selain hadis di atas, hadis Amr bin Salamah Al-Jarmi yang mengimami kaumnya dalam salat fardu secara berjamaah juga merupakan dalil bagi harusnya kanak-kanak menjadi imam kepada orang-orang dewasa. Kerana Amr bin Salamah pada ketika itu baru berumur 6 atau 7 tahun sahaja. Ini ada dalam Bukhari apa semua. Ada. Pada ketika dia jadi tu imam tu, pakaian dia pun tak berapa lengkap. Pada masa tu kan pakaian susah. Jadi orang-orang di belakang tu kesian, terutamanya orang-orang perempuan. Kata dia, nampak aurat tu imam kita kata dia. Nampak aurat tu imam kita. Lepas tu puak-puak dia pakai jahit baju bui kepada Ammar bin Salamah Al-Jarmi ni. Dapat pakaian lah dia selepas itu. Daripada situlah setengah-setengah ulama kata nampak aurat tu bagaimana? Bagaimana dia nampak tu? Dia jadi sibuk, jadi bersungguh tu. Macam-macam pula pendapat. Bukan nampak aurat tu mana nampak kemaluan dia, tidak sampai ke situ. Nampak paha misalnya. Daripada situlah Imam Malik kata paha tak apa, nampak sah lagi salat. Bagi dia salah satu dalil dia tu. Salah satu dalil dia. Ini menunjukkan kanak-kanak boleh, walaupun belum balik. Syaratnya mumayyiz lah. Mumayyiz. Kalau tak mumayyiz tak boleh. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz, sekitar umur 6 tahun 7 tahun, dia tahu dah cemar cuci, orang kata dia tahu. Kalau dia terdidik molek, dia tahu dah sembahyang apa, rukun, syarat, dia tahu benda tu. Sekurang-kurangnya budak yang sudah mumayyiz. Kalau bawah pada tu tak boleh. Semua kata tak boleh.
Hadis Amr bin Salamah itu diriwayatkan oleh Bukhari sendiri di dalam sahihnya ini. Jadi itu jadi dalil juga kepada Bukhari itu, bahawa kanak-kanak yang belum balik boleh jadi tu imam. Sebab ada dalam, bukan sahih biasa-biasa, sahih yang tinggi darjatnya. Dalam Bukhari sendiri ada cerita tu. Nah, itulah asas bagi Imam Bukhari, pegangan dia. Apa dia kata kanak-kanak boleh, ni lah antara hadis tadi. Asal pandai baca, siapa yang lebih pandai baca, dia tak sebut tu, termasuklah kanak-kanak. Tapi kalau nak yang lebih tengah lagi, ni cerita Ammar bin Salamah. Dan Nabi SAW tak suruh orang yang ikut dia tu ulang semula kau semayang dia qadha ke apa, kau tak ada. Bahkan Nabi SAW bila diceritakan itu mentakrirkannya, mana terima, tak kata apa, itulah pegangannya. Baiklah. 1:31, dan tidak boleh dihalang hamba daripada berjamaah tanpa sebab. Tanpa sebab itu mana? Tanpa sebab yang wajar. Kata-kata ini bukan hadis muallaq, ini bukan hadis, ia hanya kata-kata Imam Bukhari sendiri. Kadang-kadang Imam Bukhari dia masuk pendapat dia, kata-kata dia sendiri, dia bukan petik daripada mana-mana pun. Macam tadi tu dia petik hadis, dia petik asar. Ni tak ni, dia kata sendiri. Walaupun seseorang tuan yang memiliki hamba berhak terhadap hambanya, namun dia tidak berhak menghalang hambanya daripada pergi bersembahyang dengan berjamaah. Dia tak boleh halang tu, kata. Walaupun dia ada hak terhadap hamba, kerana sembahyang fardu dengan berjamaah itu menurut Bukhari wajib juga atas hambanya, sebagaimana ia wajib atas tuannya, wajib. Jadi bila ia wajib, hak Allah tu berkait dengan hak Allah, jadi tak boleh nak halang dia, tak boleh. Dan sembahyang itu adalah hak Allah terhadap manusia, maka perlulah diutamakan hak Allah daripada hak manusia. Mengikut dia gitulah. Sebab bagi dia, kita kena ingatlah, bagi Imam Bukhari, sembahyang jemaah tu fardu, sembahyang fardu dah, secara berjemaah itu wajib aini. Tak sembahyang dengan berjemaah berdosa. Sembahyang seorang sah ke tak sah? Sah, bagi dia sah. Cuma tak sembahyang dengan berjemaah itu berdosa. Sembahyang seorang sah, tapi berdosa lah sebab tak sembahyang jemaah tu. Begitu. Kalau mazhab Zahiri lagilah parah. Syarat supaya air semaya, tak ada air semaya, mana boleh nak semaya. Jadi jemaah tu syarat. Mana kalau tak berjemaah, tak sah semaya ke mana-mana. Semaya seorang tak boleh. Lepas tu lah ke mana? Kita kata kita terlepas subuh dah. Terbit matahari dah, kita tak sembahyang, paling ke mana? Sembahyang seorang tak sah, kena panggil orang sembahyang dah. Dia mari sembahyang jemaah dengan kita. Lagi berat. Kalau Imam Bukhari sah lagi, cuma berdosa. Ni kalau mazhab Zahiri tak sah terus. Baiklah. 1432 ni kita dah masuk hadis. Ceritanya Abdullah bin Umar kata, ketika golongan muhajirin yang pertama sampai di Usbah, ini dipanggil as-sabiqunal awwalun, hak mula-mula masuk Islam, hak mula-mula hijrah. Usbah tu apa? Nama satu tempat di Quba. Sebelum kedatangan Rasulullah tak pergi lagi, Ahmad dah pergi berhijrah. Orang yang mengimami solat mereka adalah Salim, bekas hamba Abu Hudzaifah.
bekas hamba ataupun hamba bebasan Abu Hudzaifah. Tadi dalam tajuk tadi hamba maula. Maula tu ada dalam hadis ni, bawah bab ni. Ini maula ni. Salim maula Abi Hudzaifah. Dia jadi tu imam kan? Jadi Imam Bukhari kata ini bukti bahawa maula boleh jadi imam. Setengah-setengah kata pada ketika itu memang dia tu maula, kemudian pada ketika itu dia masih hamba. Kalau macam tu makna hamba pun boleh jadi imam jugalah. Kalau maula tu lepas pada tu dia jadi imam juga. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya terletak pada kata perawi, yakni Ibnu Umar, kana ya ummuhum Salim maula Abi Hudzaifah. Orang yang mengimami salat mereka adalah Salim, bekas hamba Abu Hudzaifah. Yang menunjukkan hamba boleh menjadi imam salat fardu dengan berjamaah. Salatnya adalah sah pada ketika isu Salim belum lagi dimerdekakan. Selepas dia dimerdekakan, dia jadi imam juga. Jadi ini dalil bagi Bukhari bahawa hamba dan maula boleh menjadi imam. Kalau dia ada kelebihan lain, ada kelebihan lain lah pula. Kalau dia sama dengan orang lain saja pun boleh sah. Bukan sampai tak sah, tidak. Kalau dia pandai mengaji Quran, dia alim pula, lagilah waktu tu. Itulah yang kita dapat faham daripada hadis ini. Yang orang yang mengimami salat mereka adalah Salim, bekas hamba Hudzaifah. Di mana dia Usbah tu? Mana sahabat-sahabat yang baru mari pun duduk belakang dia. Dia lah jadi imam. Sahabat-sahabat Ansar memanglah baru Islam. Dia sebab apa? Sebab dia ingat Quran banyak. Itu kelebihan. Dia ingat Quran lebih daripada orang lain. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak bacaan, yakni hafalan Al-Qurannya. Sebab itu diutamakan dia daripada orang lain. Jadi benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tajuk tadi, hendaklah menjadi imam kepada mereka yang paling banyak ingat Quran. Dalam hadis ni pun, hadis yang musnad di bawah tajuk ni, yang sanadnya ada lengkap ni pun begitu juga, menunjukkan kenapa dia tu dijadikan imam padahal dia tu hamba, dan kemudiannya bekas hamba, sebab dia lebih banyak hafal Quran, lebih banyak bacaan Qurannya. Lepas tu hadis seterusnya 693, riwayat daripada Anas, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, dengar dan taatlah kamu, isma'u wa ati'u. Kamu kena dengar dan taat. Sekalipun yang memimpin kamu adalah orang Habasyi. Habasyi itu orang kita panggil Habsyah. Lah ni nama dia Ethiopia. Hak tu lah. Zaman dulu orang Arab dia sebut Habasyah, kita sebut Habsyah. Kita pandai-pandai beki belaka dah. Orang Arab sebut Dimashq, kita kata Damsyik. Kita kata Damsyik, padahalnya Dimashq. Tak ada orang Arab sebut Damsyik, tak ada. Tapi dah jadi Melayu dah. Dah jadi Melayu dah. Mana gitu. Dengar dan taatlah kamu, sekalipun yang memimpin kamu adalah seorang Habasyi yang kepalanya macam kismis. Jadi memimpin kamu ni, maksud di sini memimpin, jadi pemimpin negara ni, pemimpin masyarakat, ketua masyarakat. Kalau hak jadi pemimpin kamu tu orang lagu ni pun kamu kena buat. Dah biasalah pada masa tu, pada masa Nabi tu, mana jadi ketua, jadi pemimpin masyarakat, dialah juga jadi imam dalam solat.
Walaupun tak sebut sini, tapi maklum dah. Jadi kira-kiranya orang Habsyi ni biasanya pada masa tu ni hamba. Hamba. Kalau tidak hamba pun bekas hamba. Jadi bekas hamba pun itu Imam Bukhari faham daripada dasarkan istinbat lah tu. Itu istinbat lah. Dia faham daripada hadis ni menunjukkan hamba dan bekas hamba boleh jadi imam. Sebab apa? Orang Habsyi ni umumnya pada ketika tu hamba abdi banyak. Orang-orang kulit hitam ni, orang-orang negro kita panggil, mana-mana pun dalam dunia dulu semasa sistem perhambaan tu dia lebih ramai pokok dia. Lebih ramai jadi hamba abdi ni. Termasuklah Sayyidina Bilal Al-Habsyi. Itu pun Habsyi juga. Itu pun bekas hamba juga. Jadi pemimpin walau macam mana uduh lah, dapat uduh lah. Kepala sepuluh wasabik. Kelantan panggil wasabik, kismis tu lah. Apa ni sebab bahasa Arab disebut zabib. Zabibah. Sebab tu jadi orang Kelantan panggil wasabik tu. Betul ke dia dah. Adapun wang anggur tu dia panggil inab. Wang anggur tu inab. Ni wasabik kita. Betul Kelantan tu. Kena dengan Arab. Zabik tu hak kering tu. Wasabik tu kan kering kan. Kecup kepala tu nampak kan? Tak cukup makan. No. Tak cukup zat orang kata kan. Kepala ni sepuluh wasabik. Ada juga kata bukan kepala dia tu sepuluh wasabik, rambut dia tu keriting sepuluh wasabik. Tokoh gitu kan. Gitu. Rambut dia tu apa dia kita panggil? Keriting, kotak. Nah. Kuat sangat keriting dia tu. Jadi nampak biji 10 biji buah apa ni kismis tu. Ada juga yang kata begitu. Tak apalah. Kut mana-mana pun nak rayaknya orang yang dari segi zahirnya tak nak nampak song lah. Kita Kelantan kata tak song jadi pemimpin. Pemimpin ni rupa dia pun lagu lain dah. Kita kata menasabah ni tak menasabah. Lagu tu pun kalau dia jadi pemimpin kita, Nabi raya kena taat, kena dengar apa dia kata, kena patuh. Ni kadang-kadang kita jumpa dalam hadis kan, panjang pula cerita dia. Kita jumpa dalam hadis dia kata kena Quraisy sama. Quraisy tak boleh sampai kiamat dia sebut jadi pemimpin. Bah Quraisy tak tahu mana dah ni dah. Malaysia tak tahu Quraisy mana dah. Negeri lain pun, negeri Arab pun tak tahu Quraisy mana dah. Pak Nabi kata sampai kiamat. Kena faham tu. Panjang pula kalau nak cerita tu. Asalnya kita pernah dah sebut dulu. Nabi sebut dalam hadis ni dia ada dua jenis. Kalau bab politik ni, satu politik semasa, yang keduanya politik dasar. Hak ni hadis ni menyebutkan dasar Islam tu. Mana tak ada keturunan bangsa apa-apa, tak kira. Asalkan dia naik menjalankan hukum Islam, maka dia adalah pemimpin yang sah. Tetapi hak dia sebut Quraisy apa tu hak semasa, politik semasa. Pada masa Nabi dulu, orang Quraisy ni diterima semua orang Arab. Diterima oleh semua orang Arab sebagai pemimpin. Baik semasa jahiliah, semasa Islam pun dia tak boleh terima orang lain. Kalau orang lain jadi huru-hara negeri, kucak kacir jadi. Itu kedudukan masa tu. Kalau keadaannya begitu, sesuatu negara tu, sesuatu masyarakat tu kena pilih hak orang terima, jangan pilih hak orang tak terima. Itu hak semasa. Saya selalulah kalau mengajar pelajar-pelajar Darul Kausar lah, mengaji daurah, saya sebut kalau contoh learning lah, contoh learning setempat, apa dia tu Nabi sebut Quraisy tu, Melayu lah, Melayu. Kalau di Malaysia, dalam konteks di Malaysia ni, Quraisy politik semasa, Melayu ni patut jadi pemimpin Perdana Menteri sampai kiamat kau.
Bahawa orang lain tak boleh jadi pemimpin kau? Boleh. Ni berdasarkan ni lah. Ni asas Islam. Asas kepimpinan Islam. Dia tak kira bangsa. Tetapi ada kalanya kena ambil kira. Sebab apa? Kalau jadi tumpah darah, huru hara, tak boleh. Sebab apa yang jadi gitu? Ada sebab-sebab yang munasabah lah. Misalnya Malaysia ni, nama lagi tanah Melayu, tukar aku bahasa orang putih, maksud dia sama. Melis Melayu lah. Malaysia jadi tu orang putih. Hak kita ni tanah Melayu ni tuan asal. Hak sini lebih ramah, lebih berkuasa. Kalau kadang asli, sebab tu orang tak kecek orang politik mana pun, kalau hak pandai lah, cerdik lah, hak pandai ngajar, dia tak minta nak jadi Perdana Menteri, ikutlah parti gapo pun kalau bukan bangsa Melayu. Sebab apa? Sebab raja dia pun Melayu dapat keistimewaan banyak, kelebihan. Dia kata patutlah bukan negeri kita, tanah air kita tuai rumah asal. Takkanlah orang lain main nak sepak kita, tolak kita keluar. Dan kalau nanti orang lain jadi mana? Tak ada lama. Tu jangan kecil. Itu politik semasa. Nabi kecek hak Quraisy itu pun berdasarkan politik semasa. Bukan dia nak ayatnya Quraisy itu berhak Tuhan bui hak tu kepada dia sampai kiamat. Tak ada. Bukan gitu. Hak sampai kiamat, sampai bila-bila hak ni hadis ni. Kamu kena dengar dan patuh, walaupun dilantik menjadi pemimpin kamu tu orang lagu ni. Ni inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Tu umum sampai bila-bila. Tak ada bangsa-bangsa ni. Tetapi ada ketikanya bangsa tu kena jaga juga. Ada kelebihan dia juga. Sebab Tuhan juga buat untuk bangsa tu. Puak-puak ni Tuhan juga buat. Jangan kita nafikan hak tu. Siapa tak ada kelebihan, tak ada, jangan. Itu termasuk dalam politik semasa. Jadi kalau kita ganggu hak tu, dia boleh jadi huru-hara, tumpah darah. Jadi nak meretah, nak gapo ni untuk apa? Nak suruh amal lah. Kalau jadi tumpah darah, apa maknanya berkuasa lagu tu? Begitulah keadaannya. Kalau kita tak tengok hak Quraisy tu, hak Nabi sebut tu, kalau contoh dalam ni apa? Kalau di Malaysia ni Melayu, tu yang mudah. Sehingga masalah ni akan datang tu tak tahu. Akan datang tak tahu. Sehingga masalah ni gitu. Sebab tu kalau naik mana-mana lah, buat kucak sikit, nampak terjejah orang Melayu, tak boleh. Tak ada lama. Kalau itu juga dia jadi huru-hara. Itu benar. Dengan sebab itu, kalau benar pun, kalau pilihan raya lah, kalau kita kata benar, dia tak akan minta tu. Tak akan minta. Dan sudah jadi syarat dah tu, kena orang Islam, kena Melayu. Jadi itu hak politik semasa. Jadi hak kita nak sini, Imam Bukhari pahamnya pemimpin kamu. Bila pemimpin ni berdasarkan hak Nabi tunjuk, hak sahabat tunjuk, pemimpin negara, itulah juga pemimpin dalam solat, dalam sembahyang. Bermakna hamba Habsyi ni pun, Maula ke, dia boleh jadi tu imam. Kalau boleh jadi pemimpin negara, jadi tu pemimpin solat jemaah ni orang panggil imamah sughra, imam kecil. Kalau boleh jadi imam besar, imam kecil tu kau lah boleh. Imam Bukhari faham gitu. Kau lah boleh. Takkan jadi pemimpin hak besar boleh, hak kecil tak boleh. Takkan lagu tu. Kalau bekas hak besar, bekas kecil boleh masuk dalam tu. Tapi kalau bekas kecil nak sombak hak besar lagu mana? Tak boleh lah tu. Banyak hukum lagu tu. Puasa puasa Ramadan, kalau qada dengan niat sekali puasa tu masuk, boleh masuk. Hak kecil boleh masuk dalam hak besar. Hak besar tak boleh masuk dalam hak kecil. Gitu kaedah dia. Kita berhadas kecil, pas berhadas besar, kita mandi saja, tak ambil air sembahyang, sah, boleh. Kaedah tu juga, hak kecil masuk dalam hak besar. Hadas besar ni mandi semua tubuh.
Semua tubuh kena air. Hadas kecil ni, ni je. Jadi orang tu boleh masuk dalam tu. Banyak hukum. Dia masuk dalam kaedah hukum tu. Begitu. Gitulah. 1433. Jumlah ni maksudnya ayat lah. Kalau kita sebut ayat ni, ayat Quran Islam tu ada ayat bahasa lah. Ka'anna ra'sahu zabibah, kepalanya macam kismis itu merupakan kinayah, yakni kiasan kepada kehodohannya, huduh. Kiasan kepada kehodohannya. Ada juga ulama yang memahaminya dengan arti yang berambut kerinting seperti zabib. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya terletak pada sabda baginda, isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyiyun, dan seterusnya. Perintah Nabi SAW supaya mentaati pemerintah walaupun yang seperti itu, merangkumi perintah supaya bersembahyang dengan berimamkannya juga. Ini kerana imamah surah, menjadi imam dalam salat berjemaah, berkait rapat dengan imamah kubra, menjadi pemimpin negara dalam tradisi umat Islam, terutamanya generasi awal Islam dahulu. Itu memang begitu. Kalau yang jadi gubernur, dialah yang sembahyang mayat. Jadi tu imam sembahyang mayat, sembahyang jenazah, sembahyang fardu, dialah. Orang tunggu dia. Zaman kemudian ni tak kira lah dah. Zaman kemudian ni baca betul apa tak betul lagi lah. Ketua negara dah kira-kiranya. Dia jadi bagi pula, bagi umara dengan ulama pula. Ikutlah ke mana-mana pun. Tapi kurang lah, kurang. Asalnya begini. Di zaman permulaan Islam, pemimpin negara dan pemimpin negeri lah yang memimpin salat jamaah di masjid-masjid. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidun sesudah baginda. Pemimpin negara dan pemimpin negeri masa itu dipanggil gubernur, juga yang melantik imam-imam sebagai wakilnya untuk menjadi imam-imam di masjid-masjid. Jadi kalau orang lain pun yang dilantik oleh dia, jadi dia itulah yang berhak sebenarnya. Jadi yang menjadi imam ataupun pemimpin negara, negeri, boleh saja dari kalangan bekas hamba, boleh saja bukan bangsa Arab pun. Macam di sini Habasyi itu tentu dah tidak Arab. Daripada situlah ulama kata ini tidak khusus. Hak Nabi sebut Quraisy tidak khusus buat selama-lamanya. Ia bersifat semasa. Hak sebenarnya hak ni. Jadi bila pergi di tempat lain, sini bangsa lain lah yang mempunyai kelayakan. Dia tidak khusus dengan Quraisy apa tu, semua tidak. Walaupun ada perbincangan lah dalam politik Islam, ada perbincangan tentang perkara itu. Jadi saya rasa masa pun tidak mengizinkan kita banyak dah. Oleh bagaimanapun kita sempat habiskan tajuk ini dengan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Alhamdulillah. Kita buka kepada soalan. Kalau ada, minta guna mic supaya kita dengar soalan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Ya, silakan. Pertama, bila kita solat jemaah, temai kita alik kiri atau kanan ni, solat dia mengganggu kita dengan baca Fatihah ke apa kan? Lagu mana? Ada ke isyarat? Mana tu saya tak nampak dia. Oh. Ya. Ada cara kalau kita nak maklum ke atau kita kena tubik solat kita solat lain ke sebab gangguan dia. Kadang-kadang memang menjengkelkan nak sedawa banyak, ganggu kita solat. Itu nombor satu lah. Nombor dua, berkenaan dengan ni tak tahu takut jadi panjang. Tapi tanya dulu lah. Berkenaan dengan hadis
sahabat tanya, bilakah engkau ditetapkan menjadi Nabi? Jawabnya, Adam di antara ruh dan jasad. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama tadi berkenaan dengan semaya jemaah tadi lah, baca derah di sebelah tu. Baca derah kau sedawa kau apa kau, kita tidak selesa. Kalau ada ruang lagi di sebelah tu kosong, katakanlah sama-sama apa di masbuk, lepas pada imam bagi salat tu mana. Jadi ramai ada orang keluar ada juga kan, sudah semaya tu. Jadi kita boleh berjalan, pergi jauh sikit. Boleh. Itu cara nak mengelaknya. Satu. Yang kedua, kalau kita tak boleh pergi, misalnya ada orang lah sebelah tu nak undur ke susah ke, memang dia jadi susah lah. Kalau kita bersembahyang dengan orang-orang yang bermazhab, dengan mazhab yang kena baca Fatihah tu, dan kena baca tu pula kena dengar ke telinga sendiri. Dengar ke telinga sendiri tu dan disebi pula tu kan. Kalau hak tuli dah, hak berat sikit tu, lagu mana dah, dia jadi lagu lain dah. Dia tidak seimbang dah dia tu. Kalau orang biasa ni dia seimbang, dia tahu derah lagu mana, kau lagu mana. Sebab tu orang hak tuli ke dia kejap derah, sebab dia ingat orang seperti dia. Jadi ini pun satu masalah juga. Susah lah. Kena sabar lah. Kena sabar lah. Cepat-cepat kau sudah gitu ya. Kalau nak kira kita boleh beralih, undur ke belakang ke sebelah ke, kalau ada kosong memang boleh. Itu tak ada jadi masalah lah. Seterusnya yang kedua tu, dilantik menjadi rasul itu maknanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pelantikan itu sudah ada dah. Sebagaimana kita kemudian ni, saya ni anak Yusuf, bukan Yusuf tu anak saya. Bila tu saya gede? Bila tu saya tahu? Lama sebelum ada saya ni, sebelum ada ayah saya. Supaya bukan hak tentang kenabian tu saja. Mana pelantikan Allah. Allah nak orang ni jadi kadang-kadang sebelum jadi lagi. Allah nak orang tu jadi alim. Misalnya orang tu kaya. Itu nak cerita dalam ilmu Allah, dalam ketetapan Allah. Gitu maksudnya. Bukan maknanya Nabi pada ketika itu sudah berdakwah, sudah apa, tak ada. Itu alam lain, alam ruh orang kata, alam arwah. Di alam arwah tu itu banyak, bukan waktu saja, banyak lagi kita semua ni sudah ditanya oleh Tuhan. Dalam Quran sebut, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Tu bila tu Tuhan tanya, kita pakat mengaku belaka tu. Kalau nak kata ni ramai mana kafir tak mengaku lah kan. Bila alam arwah. Sebab tu kita kena faham, alam ni ada banyak. Nabi Adam tengok alik kanan, tengok macam debu berasak gitu tu, dia pun suka tengok alik kanan. Tengok alik kiri pula lagu tu nampak, dia pun jeri. Lalu ditanya kenapa gitu. Tu mana? Alam zar orang panggil, alam zuriat ataupun alam arwah. Hak tu lah ya. Jadi Tuhan boleh nampak ke dia tu. Tuhan boleh nampak ke dia benda yang akan berlaku, tapi dalam bentuk gitulah. Dalam bentuk gitulah. Supaya Tuhan boleh nampak kita telur, nampak banyak telur. Telur tu akan jadi anak ayah. Begitu. Tapi pada masa dia boleh nampak, dia nampak lagu tu. Hak akan jadi orang lah kemudiannya, panjang-panjang zaman ini. Jadi itu banyak perkara lah kita kena tengok hadis ke apa ke, jangan kaitkan dengan dunia saja. Banyak kalau kita kaitkan dunia pening. Ada kalanya sebelum di alam zuriat,
ada kalanya di alam arwah, ada kalanya di alam mahsyar. Tu cerita tu. Jadi orang cerita kata orang Islam ni sikit supaya sehelai apa dia berbulu lembu, hak hitam tu ada putih selah je. Ramai kita tengok kita orang Islam ni bila. Kita tengok hadis ni, kita tengok ni ramai akhir zaman benar ni. Akhir zaman dekat kiamat. Memang masa kiamat tu Islam tak ada berlaku dah. Kiamat betul, mati berlaku. Tu dia cerita masa tu. Sebab tu kita kena faham. Lepas tu kita tengok pula Ya'juj dan Ma'juj tu korek semacam nak hari korek kan dalam hadis sebut. Jadi akhir sekali dia kata insya-Allah esok kita mari kita korek pula. Bila dia korek tu dia berhenti, tutup pula. Apa korek pula? Duduk mana? Kita kata benteng Zulqarnain buat dulu. Orang pergi rata tak nampak ni. Pada dia korek lagu mana? Orang boleh terbang gila tagi bapa hidup korek situ ni dah. Setinggi mana? Sat Zulqarnain itu. Tembok ataupun dinding yang dia buat oleh Zulqarnain itu tinggi mana? Kalau tinggi pada tembok Cina tu nya nampak lah. Len sampai satelit ke apa nampak belaka. Faham ke mana? Kenapa helmol ni? Hak tu hak Nabi mimpi tu dia ayat tu. Dalam mimpi tu, gambaran mimpi, bukan hak sebenar. Kadang-kadang hak mimpi kita buat hak sebenar, jadi susah lah. Itu gambaran mimpi. Mana usaha dia mau tu nak buat ni, nak menghancurkan dunia ni, membinasakan dunia, merosakkan bangsa-bangsa ni dalam bentuk macam-macam perang. Ada semua lagi, cuma tak berlaku. Sebab kita kata ni lah Rusia dengan Ukraine duduk perang kan, duduk bagi ancaman semacam dia. Kalau buat dia aku lepas bom, kalau lepas sungguh kan hancur lebur. Maknanya boleh kawal lagi aku. Kalau mati dia motor hancur, dia hancur juga. Orang ada bom ni nuklear belakang, bukan dia saja. Jadi orang duduk tak jadi buat. Kalau kita nak gambarkan dalam bentuk lain macam mana? Jadi macam-macam Allah SWT tunjukkan kepada Nabi kita tu macam-macam. Hak tadi tu mimpi. Mana dalam Muslim, hadis Muslim, baru selesai. Itu cara. Jangan hadis ni baca 2-3 hadis sudah selesai. Tengok belakang, tengok semua, baru tahu cerita tu. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan. Anak satu soalan. Sebagaimana kita maklum, kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah dan juga perbuatan para sahabat. Jadi asar para sahabat itu kita kena ambil tahu juga dan kena amalkan juga. Contoh, macam mana nak berinteraksi dengan asar daripada Ibnu Mas'ud ni berkenaan yang belajar Quran, di mana Ibnu Mas'ud kata, aku dulu belajar Quran ni 10 ayat demi 10 ayat dan aku tidak pindah selagi aku tidak faham dan aku tidak amal. Jadi kalau nak buat sebagaimana Ibnu Mas'ud buat, maksudnya tak gerok mana dah 10 ayat tu itu. Jadi macam mana nak berinteraksi dengan asar sahabat itu? Ada Ibnu Mas'ud. Gini ya, bila kita tengok sahabat, seorang sahabat, tak mesti kita terikat dengan dia. Orang lain buat gitu semua ke? Tak kan? Kita boleh pilih cara lain. Hak mana yang sesuai dengan kita, yang selesa dengan kita, kita pilih hak tu. Jadi tak mesti terikat dengan cara dia. Tapi itu pun satu cara juga. Satu cara juga. Kalau kita pergi dengan cara begitu, kemah kalah tu. Kemah lah mana. Kalau pergi dengan cara tu. Tapi apakah mesti kita
kita terikat dengan cara dah. Itu terpulang kepada kita. Sahabat-sahabat, tidak semua sahabat buat gitu. Macam dia, ada setengah-setengah orang lain buat lagu lain pula. Ada yang kalau kita kata baca Quran, yang kita maklum, mengikut hizib itu, kan? Fahmi Bishaw itu, mana dalam seminggu habis sebuah Quran. Dalam seminggu habis sebuah Quran. Berapa ramai sahabat duduk amal begitu. Jadi itu pun satu cara juga. Jadi kita terbuka lah. Terbuka. Kalau bayangkan kalau orang nak ngapal Quran, kalau buat lagu tu praktikal. Tidak praktikal tu. Tidak praktikal. Jadi sesuai dengan, misalnya kalau kita kata pengkaji, mujtahid, sesuai dengan cara begitu. Tapi untuk orang hafal Quran tak sesuai. Bila nak habis lagu tu? Dan kita kena tengok sahabat tu kan yang pakai Fahmi Bishaw. Fahmi Bishaw, ulama-ulama Quran sebut bahasa reka dia, Fa tu Fatihah, Fahmi ya sampai surah Yunus, ya Fahmi Mim sampai surah Ma'idah. Itu hizib yang pertama. Daripada Ma'idah sampai ke mana? Ya Yunus, hizib yang kedua. Mana hari kedua? Wiri Bishaw Bani Israel, sampai situ kepada Bani Israel atau surah Isra tu, sampai situ. Itu hizib yang ketiga, hari yang ketiga. Jadi kalau kita kira semua tu kan sampai surah Nas pada seminggu, ramai sahabat duduk amal begitu. Maknanya bukan suatu ketetapan nak baca lagu mana, selama mana, sekali habis. Itu terpulang kepada kita lah. Kita nak buat gapo. Kita nak buat gapo. Kalau ngapal Quran rasanya tak sesuai cara tadi. Tapi kalau untuk kaji Quran, boleh lah. Tapi nak kaji tu, ya kena baca banyak. Kita nak baca pun tak ada bahan. Sebab bahan banyak tu dalam bahasa Arab. Kita tak kerti bahasa Arab. Apa mana? Sebab tu kata, dia bergantung kepada masing-masing orang. Kita nak gapo daripada Quran. Gitulah secara ringkas. Kita tidak terikat lah dengan mana-mana sahabat itu. Dan pilihan sahabat itu dia tidak serupa pilihan Nabi. Kita mesti terikat dengan dia. Bahkan kalau kita buat tak serupa dengan dia, kita pilih pendapat orang lain pun tak jadi masalah. Itu tidak bermakna kita tidak mengikut sahabat. Masih lagi mengikut sahabat. Gitu ya lah. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan dah kita tangguhkanlah kuliah kita hari ini. Sekadar makluman jadi kuliah minggu hadapan ni ialah kuliah tafsir kuliah tafsir. Pastikan bawa nota yang tak habis lagi bawa ni nota dia. Okey. Jadi kita akhiri dengan baca tasbih. Kalau ada sumbangan untuk dewan kuliah kita tu ada tabung-tabung.